Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Snami Taiham, nombor KBJ 2015102006. Saya mewakili ahli grup saya. Kami akan membentangkan subjek penyelidikan dan statistik asas dalam kejurawatan. Nombor kod BBS 3052. Ahli kumpulan saya terdiri pada 7 orang ahli. Kami telah memilih tajuk proposal kajian kami iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan berkenaan obesiti di kalangan masyarakat Malaysia. Pertama sekali saya akan membentangkan pengenalan kajian kami iaitu obesiti adalah merupakan faktor risiko morbidity dan mortality yang boleh dielakkan. Ia juga merupakan faktor yang mengurangkan kualiti hidup. Kajian ini melaporkan bahawa prevalence lebihan berat badan dan obesiti di kalangan wanita lebih tinggi daripada lelaki. Walau bagaimanapun, individu yang ingin mengurangkan berat badan cenderung mengamalkan kaedah yang tidak sesuai dan amalan yang tidak sihat. Dengan latar belakang yang sedemikian, maka kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk menilai pengetahuan, sikap dan amalan pengurusan berat badan di kalangan masyarakat di Malaysia. Antara faktor-faktor berlakunya lebihan berat badan atau dikenali sebagai obesiti adalah disebabkan oleh genetik. Genetik ini merupakan penyumbang kepada obesiti di kalangan kanak-kanak. Sekiranya salah seorang ibu bapa mengalami obesiti, 50% anak-anak mereka mungkin akan mewarisi masalah yang sama. Jika ibu bapa tiada masalah obesiti, anak-anak berkemungkinan mempunyai peluang kurang daripada 10% untuk mewarisi obesiti daripada ibu bapa mereka. Selain itu, faktor psikologikal telah dikenal pasti sebagai antara penyumbang kepada masalah lebihan berat badan dan obesiti. Faktor psikologikal adalah penting dalam menjejaskan punca obesiti dan perlu diberi perhatian dalam membuat pentaksiran dan intervensi psikologikal. Faktor ini juga mempengaruhi minda dan otak, faktor kognitif, persepsi terhadap prejudis dan diskriminasi serta prevalence simptom-simptom psikiatri. Individu yang mengalami gangguan psikologikal seperti kemurungan mungkin akan berhadapan dengan kesukaran dalam mengawal gangguan psikologikal seperti kemurungan. Ia juga berkemungkinan akan berhadapan dengan kesukaran dalam mengawal pengambilan makanan, kurang melakukan aktiviti fizikal serta suka mengekalkan berat badan yang seimbang. Saya Nur Syazwani binti Nazri, KBJ 2015109993. Seterusnya adalah aspek kesihatan disebabkan obesiti adalah kesan yang paling ketara kerana lebihan lemak di dalam badan pesakit. Orang yang obes akan mudah menghidap serangan jantung 6 kali lebih tinggi berbanding orang yang kurus. Kajian pada tahun 2007 yang diterbitkan mendapati orang yang ada berat badan lebihan berisiko menghidap penyakit jantung sebanyak 32%, manakala peratus mendapati sakit jantung pada orang yang mengalami obesiti adalah 81%. Kebarangkalian untuk mendapat penyakit angin ahmar juga tinggi bagi pesakit obesiti. Laporan pada tahun 2010 yang diterbitkan mendedahkan bahawa peratus bagi orang yang obes untuk menghidap angin ahmar meningkat sebanyak 64%. Masalah kencing manis sememangnya berkait rapat dengan obesiti. Hampir 90% orang yang obes akan mengalami diabetes pada tahap 2, sememangnya akan mengancam nyawa. Sekiranya tidak dirawat dengan segera, ia boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang, mata boleh menjadi buta dan kudung kedua-dua belah kaki. Obesiti juga mempengaruhi kesihatan mental pesakit, terutama yang berkaitan dengan kemurungan. Kajian pada tahun 2010 yang diterbitkan di dalam artikel mendapati risiko orang yang mengalami obesiti untuk menghidap kemurungan berbanding orang yang memiliki berat badan normal sebanyak 55%. Faktor keyakinan diri yang rendah dan stigma masyarakat terhadap orang yang gemuk juga boleh mencetus kemurungan. Obesiti mempunyai pelbagai cara untuk dicegah, antaranya bersenam dengan kerap. Kita haruslah bersenam sekurang-kurangnya 150 hingga 300 minit setiap minggu untuk mengelakkan kenaikan berat badan. Senaman harus berada di tahap moderate. Senaman pada tahap ini adalah seperti berenang dan berjalan laju.
Selain itu, kita perlulah makan makanan yang berkhasiat seperti makanan yang kurang kalori dan nutrien yang lebih. Kita juga perlulah elakkan makan makanan yang berlemak dan kurangkan makanan manis dan alkohol. Pengetahuan yang cetek adalah penyebab utama bagi masalah obesiti di kalangan masyarakat. Jika pengetahuan am berkaitan obesiti dapat disebarkan di kalangan mereka, maka masalah berkaitan obesiti dapat dielakkan dengan wujudnya kesedaran di dalam diri masyarakat. Tahap pengetahuan adalah komponen yang penting untuk mengurangkan faktor obesiti. Oleh yang demikian, matlamat utama kajian ini untuk mengenal pasti tahap pengetahuan masyarakat di Malaysia berkaitan dengan obesiti. Hasil daripada kajian ini boleh digunakan oleh pelbagai agensi untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat berkaitan dengan tindakan pencegahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofara Nabila binti Abdul Rashid, KPJ 2015101198. Hari ini saya akan menerangkan 1.2 iaitu penyataan masalah. Pengetahuan yang cetek adalah penyebab utama bagi masalah obesiti berlaku di kalangan masyarakat. Jika pengetahuan am berkaitan obesiti dapat disebarkan di kalangan mereka, maka masalah berkaitan obesiti dapat dielakkan dengan wujudnya kesedaran dalam diri masyarakat. Seterusnya, 1.3 iaitu tujuan kajian. Tahap pengetahuan adalah komponen yang penting untuk mengurangkan faktor obesiti ini. Oleh yang demikian, matlamat utama kajian ini untuk mengenal pasti tahap pengetahuan masyarakat di Malaysia berkaitan dengan obesiti. Hasil dari kajian ini boleh digunakan oleh pelbagai agensi untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat berkaitan dengan tindakan pencegahan. Seterusnya, 1.4 hipotesis. Yang pertama, hipotesis null, iaitu aras pengetahuan tidak mempunyai kaitan dengan peningkatan penyakit obesiti di kalangan masyarakat di Malaysia. Yang kedua, hipotesis alternatif, iaitu aras pengetahuan mempunyai kaitan dengan peningkatan penyakit obesiti di kalangan masyarakat di Malaysia. Seterusnya, 1.5 persoalan kajian ataupun kepentingan kajian, iaitu hasil daripada kajian ini boleh digunakan oleh pelbagai agensi untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursulaka binti Muhammad Fendi, KBJ 2015101184. Baiklah, kita beralih kepada tinjauan literatur Gazet Obesiti ke arah psikososial remaja, iaitu artikel pertama. Pengenalan, obesiti merupakan masalah yang sedang rancak melakari peta dunia dan mengancam pelbagai aspek kehidupan manusia. Kini, kelaziman kes obesiti turut mula mengancam negara yang sedang mengalami fasa pembangunan termasuklah Malaysia dan menyebabkan pelbagai peringkat usia. Walaupun epidemi obesiti di Malaysia tidak menunjukkan corak peningkatan yang drastik dalam kalangan remaja, akan tetapi perkara ini wajar diberi perhatian kerana menurut Diet 1994, fasa perkembangan obesiti paling kritikal adalah semasa zaman remaja. Dan bentuk kajian ialah, kajian ini menggunakan kajian kerata atas, populasi kajian longitudinal dari projek EAT ataupun EAT yang dijalankan selama 5 tahun ke atas 2,526 pelajar ataupun remaja yang menunjukkan remaja yang berbahan berat badan mengalami gangguan pemakanan pada kadar yang tinggi. Sampel kajian pula. Kajian ini melibatkan 4,746 remaja dalam projek EAT ataupun EAT, remaja yang berbahan berat badan dan obes dilakukan 1.5 hingga 3 kali lebih cenderung mengamalkan diet. Instrumen kajian pula iaitu menggunakan kajian longitudinal. Proses penganalisis data BRITZ, Breeds, Siegfried, Ziegler, Lemmertz, Pepper-Z, Dahleman, Rams, Smith, Mitchell dan Heatherbrand 2000 mendapati remaja obesiti yang menjalani rawatan klinikal 6 kali lebih tinggi diragukan mengalami gangguan pemakanan. Perbincangan kajian Tanforsky, Kraft, Feden, Yanovsky, Wilfley dan Yanovsky 2005 menunjukkan remaja obes yang mengalami binge eating turut berhadapan dengan masalah imej tubuh badan yang negatif, penghargaan ke diri yang rendah, peningkatan hubungan, kebimbangan dan percubaan membunuh diri. Assalamualaikum, saya Syazazlan Pernah Malaysia, KBJ 20151002.
Artikel seterusnya ialah pengetahuan pengurusan berat badan di kalangan wanita berkejaya di Kuala Lumpur. Pengenalan, obesiti merupakan faktor risiko morbiditi dan mobiliti yang boleh dielakkan. Ia juga merupakan faktor yang mengurangkan kualiti kehidupan. Kajian ini melaporkan bahawa prevalens lebihan berat badan dan obesiti di kalangan wanita lebih tinggi daripada lelaki. Walau bagaimanapun, individu yang ingin mengurangkan berat badan cenderung mengamalkan kaedah yang tidak sesuai atau amalan yang tidak sihat. Dengan latar belakang sedemikian, maka kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk menilai pengetahuan sikap dan amalan pengurusan berat badan di kalangan wanita berkejaya di Kuala Lumpur yang berumur 30 hingga 45. Reka bentuk kajian ini menggunakan kajian rentas, populasi kajian, 13 buah sekolah rendah dan 5 buah sekolah menengah, sementara kaki tangan awam adalah daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan, Perpustakaan Negara dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia yang terletak di Bandaraya Kuala Lumpur. Sampel kajian seramai 253 orang wanita yang terdiri daripada 131 orang guru sekolah dan 122 orang kaki tangan awam yang berumur 30 hingga 45 tahun yang telah mengambil bahagian dalam kajian ini secara sukarela. Instrumen kajian menggunakan kaedah pengukuran antropometri, proses penganalisis data menggunakan program SPSS. Ujian deskriptif digunakan untuk menentukan taburan min dan sisihan piawai bagi data antropometri dan pengetahuan. Ujian tidak berpasangan digunakan untuk membandingkan perbezaan min di antara dua kumpulan responden yang tidak bersandar dan nilai P tidak kurang 0.05 adalah dianggap signifikan. Pembincangan, daripada sejumlah 253 responden, 122 adalah dalam golongan lebihan berat badan dan 131 mempunyai berat badan normal. Ratusan responden dalam kategori berat badan normal dan lebihan berat badan yang menjawab betul bagi setiap soalan pengurusan berat badan. Tahap pendidikan responden adalah pada tahap sekolah menengah dan tahap pengajian 52% dalam jadual 2. Taburan responden mengikutkan kategori pekerjaan menunjukkan pembahagian yang serupa iaitu 131 sekolah 52% dan 122 kaki tangan awam 48%. Secara keseluruhan, peratus responden yang menjawab dengan betul bagi setiap soalan di antara responden berat normal dan responden lebihan berat adalah tidak berbeza secara signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafal Betty Sukri, KBJ 2015-10994 daripada Seksyen H10. Seterusnya saya akan membentangkan tentang artikel ketiga iaitu kelaziman lebihan berat badan dan obesiti di kalangan pelajar di sebuah sekolah rendah di Bandar Selayang iaitu di Selangor. Pengenalan. Lebihan berat badan dan obesiti merupakan faktor risiko yang banyak dihubung kait dengan masalah kesihatan. Gaya hidup yang pasif masa kini menjadikan individu lebih cenderung menjadi obes. Kajian terbaru Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati 5.5 juta atau 30.6% rakyat Malaysia adalah gemuk dan juga obes. Trend yang membimbangkan ini akan meningkatkan lagi penyakit tidak berjangkit seperti darah tinggi, diabetes dan juga penyakit kardiovaskular dan akan membebankan lagi kewangan negara untuk menampung perbelanjaan kesihatan negara. Reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kajian rentas. Populasi kajian. Kajian ini telah dijalankan antara bulan Mac hingga Ogos 2017 di sebuah sekolah rendah bantuan penuh kerajaan bukan berasrama di Bandar Selayang iaitu di Batu Cave, Selangor. Pemilihan sekolah dibuat secara berfokus kepada sekolah cemerlang dalam bidang sukan pelbagai tahap. Sampel kajian. Seramai 254 orang di kalangan murid berumur 10 hingga 12 tahun di kawasan bandar telah dipilih sebagai memberi respon terhadap kajian ini di bawah penyediaan guru pendidikan jasmani dan juga kesihatan. Instrumen kajian ia menggunakan borang soal sidik. Prosedur penganalisis data mentah yang telah dikumpulkan melalui borang segak, data EPDM, keputusan ujian pendidikan kesihatan serta pengukuran dimasukkan di dalam komputer dan dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 24. Dan akhir sekali, perbincangan hasil kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa kelaziman lebihan berat badan keseluruhan di kalangan murid sekolah rendah adalah 20.5%.
Perbandingan kelaziman di kalangan pelajar lelaki pula adalah 21.1% berbanding dengan pelajar perempuan iaitu 19.4%. Perbezaan kelaziman jantina ini tidak signifikan dari segi statistik iaitu perempuan lebih 0.05%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufara Najah binti Sabri, nombor matrik KBJ 2015-10194. Tajuk artikel saya adalah lebihan berat badan dan obesiti dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Antaranya adalah pengenalan. Penyakit obesiti menjadi kebimbangan pertubuhan kesihatan dunia iaitu epidemik lebih berat badan dan obesiti. Ia mempunyai faktor risiko utama yang menyebabkan lebih berat badan ataupun obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Iaitu faktor genetik, status sosioekonomi keluarga, psikologikal, amalan diet serta aktiviti fizikal dan cara hidup sedentari. Seterusnya adalah reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kajian rentas. Selain itu, populasi kajian. Seramai 8,705 orang pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah di seluruh negara. Di samping itu, sampel kajian. Pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah dalam lingkungan kanak-kanak dan remaja. Bukan itu sahaja, instrumen kajian. Okey, ia menggunakan kaedah BMI ataupun dalam kata lain, kaedah Body Mass Index. Justru itu, prosedur penganalisis data. Pengukuran lebih berat badan dan obesiti adalah berdasarkan indeks jisim tubuh badan ataupun body mass index BMI yang menggunakan formula di bawah. Formulanya BMI berat bagi tinggi darab tinggi. Akhir sekali adalah perbincangan. Kajian ini menunjukkan kanak-kanak dan remaja yang banyak menggunakan media cenderung untuk kurang aktif, mengambil makanan yang tinggi kalori dan lemak, minuman bergula serta gemar mengambil makanan yang berlusnak. Terusnya, saya akan membentangkan artikel yang kelima yang bertajuk Corak Aktiviti Fizikal dan Hubungannya dengan Obesiti dalam kalangan murid sekolah menengah di Felda. Pengenalan untuk topik ini adalah kekurangan dalam melakukan aktiviti fizikal ditarifkan sebagai gaya hidup yang tidak aktif. Dari masa ke masa, gaya hidup yang tidak aktif ini boleh membawa kepada keadaan kronik seperti obesiti yang memudaratkan kesejahteraan individu dan menimbulkan satu beban kesihatan awam kepada masyarakat. Memetik kata-kata pengerusi Jawatankuasa Pemandu Kebangsaan Bulan Pemakanan Malaysia iaitu Dr. T. In Siong, tidak ada jalan pintas untuk menjadi sihat dan semua orang sama ada muda atau tua harus mengamalkan tabiat makan secara sihat dan gaya hidup yang aktif setiap hari. Justeru, menjadi aktif secara fizikal sangat bermanfaat kepada semua orang pada setiap peringkat umur. Ibu bapa contohnya perlu memainkan peranan mereka untuk menggalakkan anak-anak melakukan aktiviti fizikal dan mengamalkan gaya hidup yang aktif sejak dari kecil lagi. Ini penting kerana apabila mereka telah dewasa, amalan tersebut akan menjadi rutin yang tidak boleh ditinggalkan, malahan menjadi satu kerugian apabila mereka terpaksa membatalkan niat untuk melakukan aktiviti tersebut disebabkan masalah yang tidak dapat dielakkan. Reka bentuk kajian yang kami lakukan adalah kajian ini menggunakan kajian rentas. Manakala populasi kajian adalah kalangan murid sekolah menengah kebangsaan Alam Beraja di kawasan Felda Palong. Sampel kajian adalah seramai 70 orang murid tingkatan 4 yang terdiri daripada 36 lelaki dan 34 perempuan dalam kalangan murid sekolah kebangsaan Alam Beraja di kawasan Felda Palong telah dipilih secara rawak sebagai responden kajian. Instrumen kajian adalah menggunakan borang soal selidik melalui bersemuka dan menggunakan prosedur manual anthropometry. Prosedur menganalisis data. Pelibatan murid dalam aktiviti fizikal adalah penting dalam membenteras masalah obesiti yang kian membimbangkan di Malaysia. Berdasarkan data demografi responden, seramai 51.4% responden lelaki dan selebihnya perempuan terlibat dalam kajian ini. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa majoriti responden melakukan aktiviti fizikal berintensiti sederhana di sekolah, manakala seramai 54.3% responden pula didapati menghabiskan masa kurang daripada 4 jam sehari untuk melakukan tingkah laku sedentari seperti duduk atau baring.
Untuk perbincangan pula, secara keseluruhannya, kajian ini cuba mengenal pasti corak aktiviti fizikal dalam kalangan murid sekolah menengah di kawasan Felda. Di samping mengenal pasti sama ada terdapat hubungan antara corak aktiviti fizikal dengan BMI serta ukur lilit pinggang dan mengenal pasti faktor utama yang menyumbang kepada masalah obesiti. Umumnya, dapatan kajian ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman terhadap kepentingan aktiviti fizikal dalam membanteras masalah obesiti di sekolah terutamanya di kawasan Felda. Seterusnya, saya akan menerangkan metodologi kajian yang akan dijalankan oleh pelajar. 3.1 iaitu reka bentuk kajian, kami akan menggunakan kajian ke rata-rata iaitu survey. Seterusnya, 3.2 populasi kajian, kami akan menumpukan kepada masyarakat di Malaysia. Seterusnya, 3.3 sampel kajian, kami akan menghantar kepada seramai 50 orang masyarakat di Malaysia. Seterusnya, 3.4 instrumen kajian, menggunakan borang soal sidik yang diedarkan menggunakan Google Form. Seterusnya, 3.5 prosedur pengumpulan data, iaitu melalui Google Form yang akan diedarkan kepada masyarakat. Jawapan akan diperolehi setelah penghantaran jawapan. Seterusnya, 3.6 prosedur penganalisis data. Data dianalisiskan menggunakan perisian SPSS versi yang ke-26. Sekian, terima kasih.